Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Insyaallah kita boleh mulakan insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, kita dapat bersama pada saat ini, bersama dalam satu program pengajian yang mana ianya disebutkan oleh Sayyidina Umar, dibayangkan oleh Sayyidina Umar tentang kepentingan. Sayyidina Umar ni siapa? Khalifah yang kedua, kan? Di antara orang yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada nabi selepasnya maka adalah Umar. Apa kata Umar? Umar kata, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ta'allamu kamu. Ramai tu bukan ta'allam kamu. Dia tujukan kepada siapa? Kepada umat Islam. Belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini adalah merupakan sebahagian atau di antara agama kamu. Ya, maksud dia adalah di antara keperluan yang ada dalam agama kamu. Bagaimana tidak, dia adalah merupakan satu keperluan ibadah kita, zikir kita, semuanya dalam bahasa Arab. Baik, itu seperti mana yang kita bincang semalam lah. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Diucapkan kepada semua sahabat-sahabat pendengar pada saat ini yang mengikuti kelas pada malam ini. Semalam kita dah bincang secara umumnya berkaitan tentang sedikit pengenalan kuliah lah. Malam pertama biasalah disebut tentang siapa dia bercakap sikit, apa dia isu-isu hal-hal yang asas,
berkait dengan nama kitab, apa kelebihan dia, itu yang biasa. Pada malam kedua ni kita nak terus belajar dia insya-Allah tentang bahasa Arab kita. Setakat mana yang kita sempat, sama ada sejam ke atau 45 minit ke setengah jam ke, tengoklah nanti insya-Allah ya. Baik, kita lihat. Semua benda kita kena mulakan dengan bismillah lah. And let's start everything with bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit keterangan lah. Sedikit keterangan dan keperluan untuk menjelaskan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab. Apakah ilmu bahasa? Al-lughah di sini bermaksud lughah Arabiyah. Mana kataan Arabiyah tak ada Ustaz, ni bahasa dia. Sebab ada alif lam. Alif lam ni lil ahdil ilmi kan. Ataupun lil ahdi zikri ataupun lil ahdi zihni. Benda dah kita bayangkan, kita sekarang ni dalam kelas asas bahasa Arab. Tentulah bahasa itu berkait dengan bahasa Arab. Jadi ahammu ulumil lughah, ahammu yang paling penting untuk ilmu bahasa. Maknanya ilmu bahasa yang paling mustahak. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini yang perlu kita tahu. Al-lughah, bahasa, bermaksud bahasa Arab lah. Mana ada kalimah bahasa Arab? Macam saya kata tadi, perkataan al-Arabiyyah itu diambil daripada mana? Daripada alif lam. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Alif lam ni dia ada banyak makna. Salah satu maknanya adalah untuk memberikan, menggambarkan spesifiknya perkataan tersebut, tertentunya perkataan tersebut. Dan dari sudut makna, dia memberikan makna pengkhususan ataupun makna gambaran yang telah sedia ada di dalam benak fikiran seseorang. Lebih kurang begitulah. Macam lil ahdi zihni. Okey, itu kita akan belajar insya-Allah. Belajar bahasa Arab ni seronok tuan-tuan. Memang menggembirakan, seronok. Cuma dia kena sabar sedikit demi sedikit ya. Baik. Kita tengok. Ilmu bahasa Arab yang paling penting apa dia yang kita kena tahu. Lazimnya selalunya kita belajar bahasa Arab tanpa tasawur, tanpa gambaran ini. Menyebabkan kita tersasar. Sebenarnya kita nak belajar untuk apa dia? Sebenarnya kita nak belajar, dia jadi blank dekat situ. Bila kita nampak, bahasa Arab, kalau kita nak belajar, rupanya ini gambaran pembelajaran untuk bahasa Arab tu. Ini tu yang kita nak tahu. Ini tu. Ini apa? Sekiranya kita belajar, kita nak dapatkan perkataan-perkataan je untuk kita atur sikit-sikit dia cakap. Ana, anta, al-bait, habibi, hubaibi, habibati, hubaibati, contohlah. Itu jenis perkataan, kalimah-kalimah. Ada yang kita nak belajar, Ustaz, saya bukan semata-mata cukup itu, saya nak belajar supaya saya boleh buat karangan dalam bahasa Arab. Maka dia kena belajar, dia kena tahu ceruk ilmu mana di mana, di sudut mana ilmu yang dia nak kena dapat, congkil benda tersebut, kemahiran tersebut. Maka gambaran ini perlu ada di peringkat awal. Memang kena ada di peringkat awal. Kalau tak ada gambaran di peringkat awal, memang susah. Saya selalu sebut, dia akan jadi tersasar. Akan jadi terapa-apalah dalam belajar bahasa Arab. Itu yang jadi, dia tak tahu. Itu kadang-kadang dia tak pandai pilih kelas. Dia nak dapatkan kalimah, dia pergi masuk kelas nahwu. Jenuhlah. Fikiran dia melayang ke mana dah pula nak belajar ni. Kan? Apalah, pening. Kalau macam di Akademi Darul Tauhid, saya beritahu. Dalam ni sekejap saya nak tengok. Ada tak pelajar-pelajar Akademi Darul Tauhid dalam ni? Siapa dia? Akademi Darul Tauhid, pelajar-pelajar ada tak? Ada tak? Rafiq daripada Akademi Darul Tauhid ke? Siapa? Ya? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ni siapa ni?
Hafiz. Hafiz, ahsanta. Hafiz. Itu semangat Hafiz. Okey, dekat Akademi Darut Tauhid, Hafiz Akademi Darut Tauhid Putrajaya, dia ada satu subjek. Nama dia hadaf. Hadaf ni singkatan kepada hafal dan faham. Pelajar-pelajar tahfiz hari-hari akan di bahasa kasar sikit sumbatlah. Tanya walaupun dia tak faham, dia ada belajar dulu. Dia akan memahami setiap perkata kalimah yang dihafal ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi apa ilmu yang dia perlu tahu? Ilmu yang dia perlu tahu adalah jenis mufradat. Perkata ni. Ni dia. Dalam masa yang sama, seminggu sekali ustazah akan ajar. Ustazah akan ajar. Sebelum ni ada ustaz-ustaz Arab mengajar kan. Ustazah Zulaikha sekali mengajar. Setiap hari Sabtu, Hafiz. Setiap hari Sabtu pukul berapa, Hafiz? Hafiz? Pukul berapa hari Sabtu? Bahasa Arab? 9 9:30 awal pagi. Okey. Hari Sabtu tu Hafiz, pelajar-pelajar Akademi Darut Tauhid, dia akan belajar kaedah-kaedah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi untuk hari Sabtu mereka perlu ilmu yang berkait dengan jumal. Jumal ni bermaksud jumlatun, jumlatani, jumalun. Bermaksud ayat-ayat. Ayat-ayat. Gabungan kalimah membentuk ayat. Hari-hari yang lain dia belajar mufradat. Jadi pelajar akan tahu skop mana, ruang mana yang dia nak berikan kata rujukan atau dia nak berikan penumpuan dia. Kalau dia nak rujuk buku mana? Contohlah, kalau mufradat, kamus dia kena cari. Kalau ayat, nak faham ayat ni ayat mufrad muzakkar ke, contohnya lah kan, mufrad muannas ke, kaedah-kaedah tu dia kena belajar dalam bentuk jumal. Baik. Sekarang ni kita nak kena dapat gambaran dulu. Apakah ilmu bahasa Arab yang penting? Pertama kita kena faham bahasa Arab ni dia ada pecah kepada dua pattern, dua bentuk. Bentuk yang pertama iaitu yang berkait dengan kalimah. Mana satu-satu perkataan disebut dalam bahasa Arab mufradat. Satu lagi pattern yang mana dalam bentuk gabungan. Kalimah digabung dengan kalimah yang lain, digabung dengan kalimah yang lain, digabung dengan kalimah itu digabungkan membentuk satu ayat. Kalau yang ini secara satu-satu disebut mufradat. Kalau cara yang kedua tadi iaitu kalimah digabungkan dengan kalimah yang lain, berapa banyak pun kalimah yang digabungkan itu, maka dia membentuk ayat-ayat. Ini dipanggil jumalun. Jumal bermaksud ayat-ayat. Dia adalah sirah, sebutan lafaz, jamak taksir. Baik. Kemudian kita tengok dulu secara overallnya. Di sini mufradat dia akan pecah kepada ilmu ma'anil mufradat. Ilmu berkait dengan makna kalimah tunggal itu. Mufradat bermaksud kalimah-kalimah tunggal. Maknanya satu-satu. Ilmu berkait dengan ma'ani, makna-makna. Yusamma, dinamakan ilmu ini ilmu lughatil mu'jamiyah. Ilmu bahasa Arab perkamusan. Mu'jam. Mu'jam ni kamus lah. Dictionary. Kan? Kata orang Jawa. Kan? Baik. Kemudian, terkait juga dengan perkataan-perkataan tunggal ini, berkait juga dengan ilmu dia yang lain, dipanggil ilmu mabani al-mufradat. Ilmu bentuk. Rupa bentuk. Rupa bentuk. Mabani bermaksud bentuk, pattern. Kalau tadi ma'ani, makna. Ini mabani, bentuk. Ada dua ilmu asas yang terkait dengan kalimah per kalimah. Contoh. Dekat dalam ni siapa lagi yang ada ni?
Hafiz, kawan-kawan yang lain siapa ada kat sini? Ustaz nak tanya sikit. Siapa dekat sini? Yang ada lagi Firdaus. Betul Firdaus? Ya. Jangan takutlah, biasalah. Salah, normal lah. Orang lain pun salah juga. Kan? Okey, tak apa. Boleh Firdaus? Boleh. Okey, Ustaz nak tanya perkataan. Satu perkataan. Dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamina. Alhamdu, apa makna dia? Alhamdu, apa makna dia? Belajar hadaf kan? Alhamdu, apa makna dia? Jangan malu pula. Okey Hafiz, apa makna dia Alhamdu? Segala pujian. Segala pujian. Alhamdu. Baik. Kita tahu Alhamdu bermaksud pujian. Segala tu Ustaz? Segala kita ambil daripada alif lam. Dia panggil alif lam listighraqil jins. Baik. Tak, aku dekat susah. Tak apa Fiz. Lepas tu boleh mutekan balik ya mic. Okey. Jadi Hafiz tadi sebut alhamdu, hamdu, hamdun. Apa makna dia Ustaz? Nak tahu makna tu, kita kena cari kamus. Jadi ilmu berkait dengan perkamusan, ilmu yang berkait dengan makna-makna perkataan, ilmu tu orang panggil ilmu bahasa perkamusan. Apa kita kena guna? Kena guna kamus lah. Okey, yang ilmu mabani ini mufradat, ilmu bentuk perkataan tunggal itu. Ya, baik, bentuk kalimah yang seketul-seketul. Tadi. Contoh hamdun. Ini bentuk apa? Bentuk masdar. Jadi kalimah tunggal itu kita bertanya tentang ini rupa apa. Jadi kalau berkait dengan rupa bentuk perkataan, ilmu yang berkaitan yang kita nak kena cari. Kalau nak tahu ilmu, kita nak tahu bentuk-bentuk perkataan Arab, maka ilmu yang kita kena belajar adalah ilmu saraf. Selalunya orang belajar ilmu saraf dia tak tahu apa sebab. Aku ni belajar bahasa Arab ni, belajar saraf ni. Kenapa dia perlu belajar ilmu saraf? Dia terus belajar ya. Ustaz, bila dia dengar orang mengajar bahasa Arab, saya nak belajar saraf Ustaz. Betul lah. Tapi saraf tu kenapa perlu belajar bahasa saraf ni? Tak boleh jawab. Bukan antum saja. Ana dulu pun macam tu juga. Orang belajar ilmu saraf, belajarlah juga ilmu saraf. Akhir sekali ilmu saraf dia jadi ilmu yang antara yang saya paling tak suka satu ketika dulu. Tapi sekarang saya sukalah. Ya. Tak suka sebab pening. Kenapa tak pening? Sebab dia bentuk kalimah itu secara tunggal. Pening berjuta kalimah Arab ni kita nak kenal pasti ini bentuk apa. Kan? Jadi sebabkan salah satu kita tak minat dan memang antara ilmu yang susah, dikatakan susah oleh siapa saja yang belajar bahasa Arab adalah ilmu saraf. Dia sebenarnya tak susah. Apabila kita tahu kaedah dan orang yang mengajar tu dia berkemahiran dalam mengajar saraf. Kalau dia mengajar saraf dengan dibaca kitab saraf ya, memanglah hari kedua, hari ketiga alamat dia subhanakallahumma wa bihamdika lah. Kan? Lepas tu mula kirim salam lah kepada ustaz, tak datang. Kirim salam kepada ustaz, kirim salam. Salam dia yang datang. Baik, settle bahagian yang pertama. Okey. Bahagian kata tunggal apabila digabungkan dia membentuk ayat. Maka apabila kita belajar bahasa Arab, kita nak belajar bercakap Arab. Kita nak belajar cakap Arab. Cakap Arab mana ada satu-satu. Saya terusnya. Rumah terusnya. Tak ada. Belajar bercakap Arab ni, contoh nama saya Ujang. Nama saya Muhammad. Ismi Muhammadun. Itu kan gabungan daripada perkataan isim, iya,
dan juga Muhammad. Ada 3 kalimah kat situ. Jadi kalimah pertama ismun, campur dengan ya mutakallim. Ya, campur dengan Muhammad kalimah isim wahid. Jadi cuba tengok. Isim, ya dan Muhammad 3 kalimah. Kalau diasingkan isim, ya, diasingkan Muhammad secara tunggal, maka ilmu yang saya perlu tahu adalah secara mufradat. Contoh kalimah Muhammad. Apa makna dia? Saya pun buka kamus. Oh, yang dipuji. Tapi Muhammad ni bentuk ini bentuk apa ya? Kita kena nak tahu bentuk apa. Kita belajar ilmu saraf, kita dapati Muhammad adalah wazan kata apa ni? Dia adalah sirah isim maf'ul. Sirah isim maf'ul. Kan? Betul ke? Muhammadun. Dia adalah sirah isim maf'ul. Dipuji. Okey, tak apa. Tadi saya kata antara ilmu yang penting sekiranya membabitkan ayat iaitu gabungan kalimah per kalimah, maka kita kena belajar ilmu apa? Jika ayat jumlah itu, gabungan kalimah-kalimah itu dari sudut makna. Saya nak tahu dari sudut makna. Ilmu ma'anil jumal. Ilmu makna-makna jumlah ayat. Jumlah ni berdasarkan ayat. Ilmu berkait dengan makna ayat, maka ilmu ini dinamakan ilmu balaghah. Sekarang ini ustaz-ustaz yang dulu disebut pelatas Akademi Dakwah Tauhid, mereka belajar. Pelajar-pelajar ini pun ada dalam kelas ini. Bahkan banaknya ilmu sekarang fasa semester kedua mereka belajar apa? Ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah dia ada ilmu ma'ani, ilmu badi' dan ilmu bayan. Apakah makna bagi ayat itu? Nanti Ustaz bagi contoh. Baik. Ilmu yang kita nak kena belajar, kalau kita nak belajar ilmu yang berkait dengan makna-makna ayat-ayat bahasa Arab. Contoh dia, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi tunjukkanlah oleh engkau akan kami as-sirata akan jalan al-mustaqima yang lurus. Itu ayat. Kalau kita bagi tahu adik kita, tunjukkan abang mana buku tu. Maknanya arahan kan. Ayah kata pada anak, tunjukkan pada papa keputusan periksa. Kan? Bapa tunjuk pada anak, itu arahan bapa kepada anak. Cuba kita terbalikkan. Adik bercakap pada abang. Adik kata, abang tunjukkan pada saya kesalahan saya ini. Dia arahan juga kan. Tapi dua pihak yang berbeza. Daripada anak, kita beritahu ayah kita, ayah tunjukkan abang atau Along cara jawab yang betul soalan ini. Kita minta dengan ayah kita. Kita kata tunjukkan, itu arahan kan. Tetapi apa yang berbeza di antara ayat sama, iaitu perkataan itu menunjukkan arahan. Tapi dari sudut makna dia akan memberikan berbeza. Apa perbezaan dia? Iaitu kita melihat kepada siapa yang mengarahkan. Kalau daripada atas kedudukan level 2, level 3, bos kita beritahu kita. Contoh dalam anak dengan ayah, ayah dengan anak, abang kepada adik, level tinggi, level atas, kan? Hormat sikit lah, sebab kena hormat tu orang lebih utamalah. Di sini memang betul arahan. Tapi kalau daripada orang bawah ke atas, contoh kita ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat surah Al-Fatihah, kita sebut apa? Ya Allah. Kan kita kata tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Kita arahkan Allah, tak kena kita bagi arahan. Di situ kita akan perlukan ilmu nak faham ayat arahan tadi. Adakah ayat arahan dalam bentuk arahan macam kita arahkan macam sesama makhluk? Tak boleh kita faham macam tu. Jadi apa makna dia? Maka kita kena belajar ilmu balaghah. Dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, di situ dengan makna dipanggil khabariyah lafazan,
insyaiyah makna. Dari segi bentuk rupa zahir, bentuk khabari. Kan? Tapi dia ada insyaiyah makna, tapi dari segi makna dia memberikan makna insya. Apa insya? Apa khabari? Cerita panjang, nanti belajar pada para pelajar ustaz di Ilmu Tauhid, belajar betul-betul bagi habis cepat hafazan Quran, masuk sambung bidang ini belajar. Tapi dalam hadaf, dalam kursus, dalam program bahasa Arab ayat 1 memang ada subjek ni. Balaghah. Dia bermaksud taraji, harapan kita. Kita minta tu, ya Allah, aku haraplah sangat, ya Allah, kau bagilah aku jalan, tunjukkanlah aku, ya Allah, jalan yang lurus supaya aku tak sesat dalam kehidupan ini, ya Allah. Itu kita bukan mengarahkan Allah, kita minta taraji. Baru kita, bila kita belajar ilmu-ilmu dan kita tahu di mana skop kita nak dapat ilmu tu, memang seronok kita belajar. Memang seronok. Sebab apa? Tak ada feeling. Saya tak ada feeling, ya Ustaz, belajar Arab. Sebab kita tak tahu bagaimana kita nak ambil ilmu itu, dari sudut apa kita nak ambil ilmu tersebut. Okay? Baik. Ilmu berkait dengan makna ayat Arab. Kalau berkait dengan ayat, makna ayat, kita belajar ilmu apa? Ilmu balaghah. Yang kedua adalah ilmu mabanil jumal. Ilmu berkait dengan mabani, bentuk ayat. Nak tahu bentuk ayat ni bentuk ayat apa? Maka yusamma ilman nahwi, dinamakan ilmu nahwu. Ya. Subhanallah. Ya. Okey, dinamakan ilmu nahwu. Tengok, ilmu mabani al-jumal. Ilmu berkaitan dengan bentuk ayat. Maka ilmu tersebut dinamakan ilmu nahwu. Baik, dalam gambar rajah yang penuh macam ni, cuba kita tengok. Kalau kita belajar ilmu saraf, dia duduk kat sini. Ilmu berkait dengan bentuk kalimah secara tunggal, ilmu saraf duduk kat sini. Tapi kalau ilmu berkait dengan bentuk ayat, ini bentuk juga kan? Tapi ini bentuk perkata satu-satu. Ini bentuk gabungan kalimah. Maka ilmu nahwu duduk kat sini. Nampak tak? Barulah kita akan nampak, rupanya kalau aku belajar saraf ni, kita belajar satu-satu. Kalau aku belajar nahwu, dia berkait dengan ayat. Senang. Yang kita nak belajar ilmu ma'ani. Sekarang ni ada pelajar-pelajar daripada, bersama dengan ni, ada pelajar-pelajar daripada pusat bahasa Arab yang saya Bushra Shah Alam. Kita belajar dah tentang, masih lagi di peringkat awal, tentang ilmu balaghah. Akan ada di sana pecahan ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi' dan bayat. Dekat sinilah dia akan terlibat dalam membincangkan ayat-ayat Arabiah. Bukan membincangkan kalimah Arabiah. Nak bincang bab kalimah per kalimah, dia berkait dengan bahagian mufradat, sama ada ilmu perkamusan ataupun ilmu saraf. Kalau berkait dengan jumlah ataupun ayat Arabiah, kita akan belajar ilmu balaghah, kita akan belajar ilmu nahwu. Okey? Baik. Boleh? Okey. Ustaz, betul yang saya ni nak belajar asas bahasa Arab? Inilah ilmu akan kita belajar nanti. Banyak Ustaz. Tak apa. Sehari kan. InsyaAllah dapat nanti. Nanti kalau kita jumpa tengah jalan, kita pakat cakap Arab lah. Kan? Ihdina siratal mustaqim. Anak minat talib. Paling tidak pergi ke Mekah. Dah tak erti nak cakap orang Arab. Nak cakap kita ni tak jumpa ni sakan kita ni. Funduk kita ni. Cakap ni lah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita niatkan sebagai ayat kita. Apa dia? Ihdi, tunjukkan nak kami ataupun tunjukkan kami jalan yang lurus pergi ke pondok, tunjuk dekat. Contohlah. Baik. Kemudian ini skop perbincangan bahasa Arab. Ini anak ulang saja apa yang anak sebutkan tadi. Bahasa Arab dia ada dua skop perbincangan, sama ada membabitkan perkataan tunggal atau membabitkan struktur ayat. Nota ni ada dekat grup Telegram. Pelajar-pelajar ataupun
diminta supaya dapat masuk dalam grup Telegram tersebut. Perkembangan semasa anda akan berikan, termasuk nota anda akan berikan di situ insya-Allah. Ya, baik. Sekiranya dia membabitkan satu tadi kita kata perbincangan, skop perbincangannya adalah sama ada dalam bentuk perkata, kalimah demi kalimah ataupun dalam bentuk struktur ayat, ya, sama ada perkataan tunggal ataupun struktur ayat bermaksud perkataan digabungkan dengan perkataan yang lain sehingga membentuk satu susunan ayat. Baik, seterusnya kita tengok bahagian yang kita kata mufradat ni. Kita tengok pecah dua ni, kita tengok bahagian ini dulu, mufradat. Dalam mufradat, ini tadi. Ilmu ma'anil mufradat, ilmu tentang makna perkataan dinamakan sebagai ilmu bahasa perkamusan. Ilmu bahasa perkamusan. Kan dalam bentuk kamus lah. Ini kod Melayu dia lah. Baik. Yang ini kod kod Melayu dia. Sama juga. Dia ingat ilmu ma'ani mufradat. Ilmu mabani mufradat. Satu ilmu kamus, satu ilmu saraf. Ya. Ini kalau sekiranya membabitkan jumlah. Seperti mana yang anda terangkan tadi. Kalau membabitkan struktur ayat, gabungan kalimah demi kalimah, maka ilmu berkait dengan maksud, berkait dengan makna ayat, dia adalah ilmu balaghah. Manakala jika dia berkait tentang bentuk ayat, maka dia berkait dengan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa. Ya. Baik. Sekarang ni yang penting kepada kita adalah ilmu nahwu dan saraf. Tadi kita tengok dah. Nampak kan kedudukan mana? Sebab tu anda tekankan, nampak tak? Bila kita belajar nahwu, kita nampak skopnya duduk kat mana? Dia akan duduk pada skop ayat. Kalau kita belajar ilmu balaghah, bila Ustazah Zulaikha sebut, kita nak belajar sedikit ilmu saraf, maka dia berkait dengan perkataan secara tunggal. Boleh insya-Allah? Baik. Kita tengok perbezaan antara ilmu dan nahwu. Perbezaan ilmu nahwu dan ilmu saraf. Ilmu nahwu berkait dengan ayat. Ilmu saraf berkait dengan perkataan-perkataan tunggal. An-nahwu yabhathu fil kalimati 'indama tadkhulu fit tarkib, membincangkan kalimah ketika ia telah berada dalam susunan ayat. Manakala ilmu saraf pula membincangkan kalimah ketika ianya belum berada dalam susunan ayat. Ini saja beza ilmu nahwu dan ilmu saraf. Lebih kuranglah asaslah, bukan sajalah. Inilah perbezaan teras antara ilmu nahwu dan ilmu saraf, iaitu satu membincangkan kalimah masa kalimah itu belum masuk lagi dalam ayat. Satu lagi ilmu yang digunakan setelah kalimah yang sama duduk dalam ayat. Jadi skop ilmu ruang perbahasan itu adalah berbeza. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok perumpamaan. Kalau kita nampak perumpamaan antara keperluan orang yang belajar bahasa Arab ni, dia perlu kepada ilmu nahwu dengan keperluan dia terhadap ilmu saraf. Bagaimana kita nak gambarkan saling kebergantungan di antara dua ilmu ini? Iaitu keperluan ini ibarat macam seekor burung, dia ada dua sayap. Satu sayap kanan, satu sayap kiri. Sayap kanan dia, sayap kiri dia. Bukanlah sayap kiri itu ilmu nahwu, sayap kanan dia ilmu saraf, tak. Maksud dia adalah perkaitan antara ilmu nahwu dan saraf, ilmu nahwu dan saraf kepada bahasa Arab ni ibarat burung yang memerlukan dua sayap. Perlu kepada dua sayap. Untuk tujuan apa? Untuk dia take off. Untuk dia terbang dengan sempurna. Dua sayap ini, kalau burung, sayap dia kuat sampai jauh kita nampak tingginya macam burung lah. Sayap dia kuat lah sebab dia nak mengepak sampai ke tinggi berapa ribu kaki kan. Tapi kalau dah sayap macam sayap itik, sayap itik kan, tinggi mana je itik yang boleh terbang. Kan, ilmu dia belajar banyak. Itik kan sayap besar, tapi rendah dia terbang. Kalau itik serati, itik nila, lagi rendah. Kan? Maksud dia, kalau kita belajar pun, tapi kita tak boleh guna apa yang kita belajar. Kita tak faham apa yang kita belajar. Dia macam ilmu itik. Itik serati, itik nila. Banyak kitab kita belajar. Tapi tak mahir, tak boleh terbang tinggi. Yang penting adalah kemahiran kita. Lagi banyak, lagi kuat kefahaman kita,
lagi mantap, lagi jauh kita boleh, lebih mendalam lagi kita boleh pergi dalam bahasa kita ilmu bahasa ini. Ya, baik. Boleh fahamkan insya-Allah kenapa kita perlu belajar ilmu nahwu. Kenapa kita perlu belajar ilmu syarah. Nanti kita akan belajar pula i'rab. Ramai ustaz, orang tanya ustaz, pagi-pagi ilmu i'rab ya ustaz? Memanglah, sebab kelas itu adalah tahap yang kedua. Dia tahap pertama belajar ilmu nahwu ni, tahap pertama belajar kitab ni. Bila dah tahap kedua, maka apa yang perlu? Gunakan apa yang dipelajari dalam kitab, dari kitab secara praktikalnya. Itu dipanggil i'rab. Apa kepentingan ilmu i'rab? I'rab ini untuk pastikan makna yang kita faham menepati apa yang disebut atau apa yang ditulis, apa yang dimaksudkan oleh penulis ataupun oleh orang yang bercakap Arab. Ilmu saraf. Itu ilmu i'rab. Itu tujuan kita belajar i'rab. Ya, baik. Dulu ustaz tak minat ilmu i'rab. Memang ustaz tak minat. Bila sebut i'rab kalimah ni, aduh, lembik terus tengkuk. Letak tepi lah. Sebab ustaz tak minat. Sebab apa? Sebab ustaz lemah dari segi ilmu saraf. Belajar tapi tak ambil pot sangat. Sebab anggap benda ilmu saraf ni tak penting. Sebab apa tak penting? Sebab jarang sekali guna. Sebenarnya bukan jarang sekali guna. Memang perlu digunakan. Akan digunakan. Cumanya disebabkan alasan yang utama adalah sebab ilmu saraf ni dianggap susah. Dan memang begitu tanggapan orang, ilmu saraf ni susah. Dia tak susah sebenarnya. Kalau betul cara kita belajar dan guru yang membimbing itu adalah guru yang mahir, guru yang mempunyai pengalaman dalam mengajar saraf, memang kita akan happy, memang kita akan seronok. Okay? InsyaAllah. Yang ini mudah-mudahan kita akan dapat kita akan dapat belajarlah insyaAllah dengan sempurna, sedikit demi sedikit. Ada orang tanya tentang ilmu mantik. Tak apa. Yang ni nanti tanya dekat grup. Sebab kalau Ustaz layan soalan ni, akan ada soalan yang kedua. Akan ada soalan ketiga, keempat dan seterusnya setiap kali pertemuan, maka Ustaz tak dapat kejar kata silibus ataupun ketetapan muqarrar yang Ustaz dah tentukan untuk mengajar malam ni. Ada lebih kurang 23 minit lagi. Ya, insya-Allah yang tanya ni adalah Alif Aizat dan nanti Alif tanya pada grup. Yang Alif tanya tu pun tak jawab lagi, tak apa. Nanti Ustaz jawab insya-Allah. Ya, belum lagi berkesempatan. Baik, ada yang dah jawab kan? Okey ya. Baik. Seterusnya kita tengok dekat sini. Ini peteminda pengajian ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu ni Ustaz? Sebab itulah kita nak tahu betul tak betul berdasarkan kepada ilmu nahwu lah. Ilmu nahwu lah. Okay, insya-Allah. Baik. Ini adalah kesimpulan pengajian ilmu nahwu. Inilah dia. Apa yang akan kita belajar dalam ilmu nahwu? Kita akan belajar yang pertama aqsamul kalam, pembahagian bicara, pembahagian percakapan. Contoh anak kata saya dalam bahasa Arab, ana adhabu ilal madrasati. Satu. Contoh anak akan kata pula adhabu ilal madrasati. Ana adhabu ilal madrasati. Ayat yang kedua, azhabu ilal madrasati. Dua ayat itu berbeza. Tapi yang penting adalah kalam. Apa yang anda sebut tadi dikatakan kalam di sisi orang Arab. Tak apa. Baik, yang kedua kita akan belajar al-i'rabu. Al-i'rab dekat sini bermaksud perubahan. Perubahan akhir perkataan. Kita akan belajar nanti ada istilah rafa', ada istilah nasab, ada istilah jar ataupun khafat, ada istilah jazam. Perkara ketiga kita akan belajar dalam ilmu nahwu adalah tentang fi'il. Nanti kita akan dengar fi'il, apa maksud fi'il? Perbuatan. Tadi aqsamul kalam tadi bahagian bicara sama ada isim, fi'il, huruf. Kita akan belajar juga nanti yang berkait dengan fi'il
Fi'il itu apa? Perbuatan. Ada kategori yang lepas disebut madhi. Ada kategori mudhari' disebut yang apa ni? Ada kategori semasa yang disebut mudhari'. Yang depan pun disebut juga fi'il mudhari'. Lepas tu ada kategori amar. Maknanya perkara dari sudut masa dia bukan masa yang telah berlalu, tidak juga masa yang semasa, tetapi pada masa akan datang. Masa akan datang. Tetapi dia memberikan makna arahan. Kemudian yang keempat kita akan belajar isim-isim yang dari segi tandanya, tanda isim tu yang kita kena beri tanda rafa'. Apa istilah rafa'? Di sini tadi. Rafa', nasab, khafat, ataupun jar dan jazam. Kita akan kenal rafa' ni apa. Itu semua kita akan belajar. Cuma dapatkan gambaran awal dulu. Inilah kalau kita belajar nahwu, inilah perbincangan dia. Sama ada ilmu nahwu tu daripada kitab yang rendah ataupun sederhana. Kitab rendah contoh dia matan Ajurrumiyah. Al-Ajurrumiyah, matan Ajurumiyah kadang-kadang orang sebut, dia adalah kata matan yang paling simple, paling mudah. Peringkat awal sangat orang belajar, tetapi dia sangat istimewa. Cuma orang anggap susah. Sebab apa susah? Sebab dia terlalu ringkas. Terlalu ringkas. Baik. Marfu'atil asma'. Isim-isim yang kita kena bagi tanda rafa'. Kemudian kita akan belajar pula mansubatil asma'. Yang ni. Isim-isim yang kita kena bagi dia tanda nasab. Lepas tu kita kena belajar pula isim-isim yang kita beri tanda khafat ataupun jar. Nampak? Kemudian kita akan belajar pula tentang isu yang berkait dengan dia panggil antaranya adalah tabi' lil marfu'. Ini semualah insya-Allah nanti kita akan belajar. Tapi dapatkan dulu gambaran ni. Inilah dia. Semalam ada ustaz sebut kuliah semalam. Yang tak sempat semalam boleh dengar kuliah yang pertama. Kuliah semalam boleh dengar. Iaitu ustaz kata apa? Kalau belajar hari yang pertama tak faham, jangan putus asa. Kalau dulu kita belajar tak ada, kita semua bergantung pada apa yang kita catat. Kadang-kadang untuk guru mengajar laju, kita pun tak boleh nak buat rujukan. Maka kita buat macam mana? Kita main, kadang-kadang yang kita belajar tu, yang kita faham berbeza dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh tuan guru. Disebabkan apa? Disebabkan guru tu terlalu cepat mengajar ataupun isu tu baru bagi kita. Tak apa, teruskan lagi. Tak faham ustaz kali pertama, buat rujukan. Sebab tu ustaz saya gunakan Zoom, lepas tu saya rekod, saya upload dekat YouTube, saya letakkan dalam playlist kuliah. Lepas tu saya onkan, saya rakamkan, saya linkkan kuliah ini di Facebook sebab nak memudahkan semua pihak insya-Allah. Di Facebook tu kalau dah banyak nanti payah nak cari. Pergi rujuk dekat YouTube. Cari channel Abah. Abah ni asas bahasa Arab. Abah Uman, Ustaz Muhammad Abu Nibras. Okey, cari kat situ. Ustaz ni mesti kempen nak subscribe. Alah, apa salahnya? Subscribe lah. Kan? Tak ada. Saya tak ada niat apa-apa. Kalau tak nak subscribe pun tak ini masalah. Kan? Yang penting ilmu dah dekat situ, rujuklah. Baik. Seterusnya. Pelajaran pertama. Yang kedua kena belajar adalah ada 17 minit je lagi Ustaz. Tak kisah banyak mana kita dapat, kita syukur kepada Allah SWT. Pelajaran yang pertama pada malam ini, bukan malam ni, pelajaran yang pertama untuk belajar asas bahasa Arab. Baik, jangan lupa hari Sabtu, hari Ahad, bermula pada minggu depan, kita ambil hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu pukul 9, hari Ahad pukul 9, kecuali jika Ustaz terlibat dengan kuliah. Bila Ustaz terlibat dengan kuliah, tidak setiap minggu, ada pada minggu yang tertentu Ustaz akan maklumkan. Ketika itu nanti kita bincang waktu yang sesuai. Atau nak skip kelas pun terserahlah. Masa tu nanti kita bincang insya-Allah. Baik. Dan semalam Ustaz sebut, Ustaz tekankan, kalau tertinggal kena buat rujukan. Jangan masuk kuliah yang ketiga dalam keadaan kuliah pertama masuk, kuliah ketiga masuk, kuliah kedua tak sempat dengar lagi Ustaz. Jangan macam tu. Sebab nanti dia akan bermasalah. Sebab belajar bahasa Arab, khasnya bila kita belajar tata bahasa, nahwu, belajar sharaf, satu kuliah dengan kuliah yang berikutnya, dengan kuliah yang sebelumnya, dia akan ada perkaitan. Kalau miss satu kuliah, maka kita akan
bermasalah dalam memahami perkara tersebut. Bahkan semasa dalam kuliah pun, nota pertama, nota kedua, nota ketiga, dia saling memberikan, saling membantu ataupun saling berkaitan. Nak faham bahagian yang ketiga, mesti faham bahagian yang pertama dan kedua. Nak faham yang ke-10, yang ke-7, ke-5, ke-4, pertama kena faham. Dia adalah bersaling berkaitan. Selalu ulang balik, ulang balik. Saya yakin, saya percaya. Saya yakin, saya percaya. Apa yang saya ajar ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri dalam menguasai bahasa Arab. Ini yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, itu yang saya sebut semalam. Kalau saya tak faham mana, tapi alhamdulillah kalau saya baca kitab, saya akan faham. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Jadi ilmu yang saya dapat, itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Dan saya tak ada apa-apa kepentingan lain kecuali untuk memakmurkan bahasa Arab ini, supaya bahasa Arab ini dapat kita, dengan bahasa Arab ini kita dapat faham Al-Quran, dapat menghayati ibadah kita dengan baik. Saya yakin, saya percaya amal baik tuan-tuan disebabkan lebih sempurna kerana memahami bahasa Arab, ganjaran pahala saya akan dapat insyaAllah. Sebab itu kalau tuan-tuan ajak orang lain juga faham, sharekan, ajak, pujuk, masuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana Saidina Umar kata, belajar bahasa Arab sebab antara tuntutan agama kamu ni. Kita akan dapat pahala insyaAllah. Baik, seterusnya, bahasa Arab itu, ini pelajaran pertama dan diasaskan teras. Bahasa Arab itu terbina daripada 3 kategori kalimah. 3 bentuk perkataan. 3 kategori perkataan. Bukalah surat khabar Arab. Bukalah Al-Quranul Karim. Bukalah hadis Nabi. Bukalah internet yang bahasa Arab tu. Asal saja bahasa Arab, hanya ada 3 kategori kalimah saja. Tak lebih daripada itu. Sebab tu belajar bahasa Arab mudah. Sebab kita perlu tentukan salah satu dari 3. Jika bukan nombor 1, bukan nombor 2, mesti nombor 3. Jika bukan nombor 1, bukan nombor 3, mesti nombor 2. Jika bukan nombor 2, bukan nombor 3, mesti nombor 1. Mana kategori itu? Apakah kategori itu? Baik. Tubnal lughatul arabiyyatu ala kalimatin salasin wahiyah. Dibina, dibentuk. Tubna maksud dibina, dibentuk. Bahasa Arab itu tubna ala, dibina. Dibina bahasa Arab itu atas 3 kalimah. Bahasa Arab ni ada 3 kategori kalimah dia. Wahiyah iaitu, bukan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini contoh. Iaitu al-ism, isim. Isim. Yang kedua al-fi'lu, fi'il. Yang ketiga al-harfu. Iaitu isim, fi'il, haraf. Orang panggil. Baik. Ini adalah 3 kategori kalimah Arab. Isim atau fi'il atau huruf. Kemudian apa makna isim? Kategori isim, Ustaz, kalimah ni kategori isim. Apa makna dia? Taklah pula saya tahu, Ustaz. Isim tu bermaksud kata nama. Nama. Isim bermaksud nama. Kata ni bermaksud kalimah lah. Jadi kata nama, kalimah nama. Lepas tu al-fi'il. Fi'il bermaksud kata kerja. Kalau orang Kelantan selalu disebut apa? Kita ada adik-adik ataupun budak-budak kecil, kita kata buat fi'il teh. Buat fi'il. Mula PA tu kata orang Kelantan, ada ke orang Kelantan dalam ni? Orang Kelantan ni dah belajar bahasa Arab lama dah. Dia ambil dah. PA dah tu PA. PA fi'il lah. Fi'il. Maknanya buat hal lah tu, buat perbuatan. Maknanya ada lah tu hal-hal yang dia buat. Jadi fi'lun ataupun al-fi'lu. Yang tadi al-ism, al-ismu. Dan yang ketiga al-harf. Jadi fi'il bermaksud kalimah yang menunjukkan kerja, perbuatan, perilaku. Itu dia fi'il. Jenis ataupun kategori yang ketiga, dia bukan nama, dia bukan perbuatan. Selain daripada 2 ini, maka disebut sebagai huruf. Macam mana Ustaz maksud dia? Begini, kita kenal pasti satu kalimah itu. Ini isim ke? Isim bermaksud nama. Okey. Kalau nama, dia isim. Baik.
Yang kedua, perbuatan, perilaku yang disebut sebagai fi'il dalam bahasa Arab. Dua perkara ni jelas. Dia ni isim, dia ni fi'il. Makna kalau sekiranya perkataan itu menunjukkan perilaku, fi'il. Kalau makna dia nama, Kuala Lumpur, nama, ini isim. Kerbau, isim. Sebab nama binatang kan, kategori jenis binatang, kerbau, kan, tapir, tapir kan, kan. Lepas tu lagi apa? Kura-kura, contohlah. Lepas tu sayur, bayam, apple. Kenapa nak nama buah, nama tumbuhan dan sebagainya? Asal saja nama, maka dia adalah isim. Makan, minum, berjalan, belajar, muzakarah, tidur, bangun, berlari. Ini kan perilaku, perbuatan, maka dia fi'il. Senang ya. Kenal pasti isim, kenal fi'il. Pastikan isim, pastikan fi'il, pastikan perbuatan, pastikan nama. Kuasai dua ni, jumpa satu perkataan. Ini bukannya nama. Tak juga menggambarkan perbuatan. Dia huruf. Senang cerita. Huruf adalah suatu yang bukan isim dan bukan juga fi'il. Senang ya. Ya. Kuasai dua, jika bukan, maka yang ketiga lah. Contoh untuk isim, kita bagi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula-mula nak baca Quran kan. Kan? Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Itu apa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ayat Baik, tak apalah. Contoh dalam kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada 3 kategori je. 3 pattern kalimah saja. Sama ada dia kalimah isim atau fi'il atau huruf. Itu ya, isim atau fi'il atau huruf. Contoh untuk isim dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isimnya adalah syaitan. Contoh. Kita ambil salah satu contoh. Baik. Okey, kemudian Allah. Tapi saya tak letak kat sini sebab nanti akan ada Allah ni isim dan sebagainya lah. Saya tak mau lanjutkan lagi detail pada itu. Kita ambil kata yang mudah. Syaitan. Setan. Setan kan makhluk. Kan? Makhluk. Dan ciptaan Allah SWT kategori kata makhluk jahat. Setan. Dia kategori siapa? Sebab apa? Sebab dia bukan perbuatan. Setan bukannya perbuatan, bukan perilaku. Kan? Kau ni perangai setan lah. Itu lain lah. Baik. Kemudian kita tengok dalam ayat ni, kalau kita tengok a'udzu, kalau kita tengok kepada terjemahan a'udzu, aku berlindung. Berlindung, mendapatkan perlindungan. Kan? A'udzu, aku berlindung. Maknanya berlindung ni kan dia perilaku, perbuatan. Maka dia adalah fi'il. Yang ketiga, contoh dia daripada. Daripada ni, dia ni bukan peribatan. Daripada. Bukan perbuatan. Dia adalah pergerakan arah daripada. Kan? Angin bertiup dari arah timur ke barat. Contoh kita kata. Atau matahari terbit daripada timur. Daripada ke barat. Ke tu perbuatan tak? Daripada tu perbuatan. Dia bukan perbuatan. Nama, dia bukan nama. Kalau begitu dalam bahasa Arab dipanggil haraf ataupun huruf. Min bermaksud daripada. Seterusnya 7 minit ni. 7 minit ni. Ini dia. Kalimah. Al-kalimatu al-arabiyyatulah. Kalimah Arab lah. Kita ada isim. Atau fi'il. Atau huruf. Contoh untuk isim, Muhammadun. Muhammad. Dia apa? Nama. Nama siapa? Nama orang. Syajaratun. Pokok. Ini tumbuhan. Nama kan? Syajaratun. Nama lah. Nama benda. Nama tumbuhan. Lepas tu anta. Anta awak. Awak. Sebutan awak. Awak ni orang lah. Yang kita sebut tu anta tu.
Yang ini isim zahir, kan? Ini isim dhamir. Ya. Okey. Kemudian dia ada juga fi'il. Contoh dia apa? Ingat kalimah pecah isim, fi'il, huruf. Ini contoh dia. Baik, kita tengok. Ini tadi isim. Senanglah. Kita tengok dekat sini. Fi'il, perbuatan. Contoh dia kataba, menulis, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah. Kataba juga kan? Tulis. Tapi cara kita sebut itu berbeza. Ini kataba. Yang kedua kita sebut yaktubu. Kan? Kita sebut yang ni uktub. Ini juga kita boleh baca kutiba. Ini kita boleh baca yuktabu. Kutiba bermaksud ditulis. Kataba, menulis. Yaktubu, menulis sekarang atau akan menulis. Tapi yuktabu, ditulis sekarang atau ke depan akan ditulis. Nampak? Baik. Tapi kataba, menulis, dia adalah perilaku, perbuatan. Yang ketiga, huruf. Huruf apa dia? Dia bukan isim, bukan nama, bukan pula perbuatan. Maka dia kategori yang ketiga huruf. Contoh dia ala, di atas. Hal, adakah. Atas. Ala ni di atas. Dia menunjukkan apa? Posisi kan. Hal, pertanyaan. Adakah. Adakah ni perbuatan ke? Bukan perbuatan. Dia nama ke? Bukan nama. Maka dia huruf lah. Haraf lah. Dia bukan isim, bukan fi'il. Maka dia haraf. Kalau dia bukan, kalau ini bukan haraf ni. Ini pula bukan fi'il, maka dia adalah isim. Itulah. Senang kita nak faham haraf, sesuatu yang bukan fi'il, sesuatu yang bukan isim. Ya. Haraf contoh dia lagi inna, sesungguhnya. Sesungguhnya bukan nama, bukan juga perbuatan. Ya. Baik, ini pecahan secara lebih jelas kita pisahkan isim yang Ustaz nak bincangkan sebenarnya, tapi kita tak simpan. InsyaAllah ini fi'il, kemudian ini haraf. Baik, seterusnya cuba tengok. Ini suratul Fatihah. Akan ada isim, akan ada fi'il, akan ada haraf dekat sini. Kerja tugasan yang Ustaz nak bagi, cuba dapatkan makna-makna bagi kalimah-kalimah ini. Kalimah-kalimah ni kan asing-asingkan satu. Macam mana cara Ustaz? Okey, dapatkan Al-Quran perkata, prakata. Dia akan pisahkan satu kan. Kalau Al-Quran biasa tu macam inilah. Al-Quran prakata tu dia akan pecahkan satu-satu. Alhamdulillah ni satu. Li ni, lillah ni satu. Rabbi ni satu. Al-alamin satu. Dia akan letak makna dekat bawah semua. Kan? Baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ni satu kata, ni satu kata. Nanti berdasarkan kepada Al-Quran prakata, cuba dapatkan makna bagi setiap kalimah tersebut. Dan berdasarkan makna itu, tentukan apakah dia merupakan makna nama ataupun perbuatan ataupun kategori. Dia bukan bermaksud nama, bukan juga bermaksud perbuatan, sebaliknya dia adalah dipanggil haraf. Boleh? Okey, ini kerja yang pertama. Kerja yang kedua, ini tak faham ya. Baik. Kemudian kita kata apa ni? Untuk kita tentukan kalimah itu kategori isim, fi'il atau huruf, maka ada dua metod, dua cara untuk mengesan kategori kalimah. Cara yang pertama berdasarkan makna. Kita tengok mana? Mana nama. Dari segi makna tu nama isim lah. Ini makna dia perbuatan ni. Tidur. Sana'ullah sedang tidur di atas sofa. Tidur. Ini kan perbuatan. Sana'ullah, nama orang. Sedang tidur, dia adalah perbuatan. Kan? Cuma perbuatan itu menunjukkan sedang berlaku. Maka dikatakan mudhari'. Nanti kita akan belajar. Atas sofa. Atas bukan perbuatan. Bukan pula nama. Dia huruf. Kan? Sofa, benda. Kan? Tempat duduk, benda. Nama benda. Okey. Kita katakan isim. Jadi, untuk kita buat pengecaman, pengesanan kategori kalimah isim fi'il huruf,
ada dua cara. Satu berdasarkan kepada makna. Makna senanglah. Kita cek kamus. Tanya orang. Makna dia apa? Yang kedua caranya adalah melalui tanda. Melalui tanda inilah yang akan kita bincangkan dalam ilmu nahwu, insya-Allah. Baik. Haraf dia bukan isim, bukan fi'il. Ini kena jam. Okey. Mengesan kalimah perkataan isim melalui makna. Setiap perkataan menunjukkan makna manusia, isim. Menunjukkan makna binatang, isim. Menunjukkan tumbuhan, isim. Menunjukkan benda, isim. Menunjukkan negara, isim. Menunjukkan sifat, isim. Yang pemarah, al-ghadib, yang pemarah. Kita tahu al-ghadib ni pemarah makna dia. Tapi kalau kita tak tahu, ghadibun bermaksud yang pemarah, ghadibun ada tanwin. Itu tanda. Sifat. Ghadib ni pemarah. Maknanya yang bersifat dengan sifat perbuatan marah. Dia tentulah orang kan. Jadi dia adalah isim. Negara Malaysia, Saudi Arabia, kan? Negara atas angin, Mongolia, Tanzania, umpamanya, Jepun, Amerika, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, semua negara asal saja sebutan itu nama negara sesebuah negara, nama bagi sesebuah negara, dia adalah kategori isim. Benda, kerusi, cawan, sofa, bantal, apa sajalah yang dikatakan benda, dia adalah isim. Tumbuhan, sayur, buah-buahan termasuk juga. Tumbuhan jenis kategori begitu. Bayam, sekarang ni musim durian king, durian queen. Kemudian binatang, kerbau, kucing. Nanti tengok benda dekat depan mata kita je. Nanti dekat rumah tu tengok apa nampak je, ini isim. Tengok je orang tu ketawa, itu ketawa tu perbuatan. Maka dia adalah fi'il. Terus tatbikkan. Manusia, memanglah kan, imam, dia manusia kan, itu isim lah kan. Bilal Siap kan, Perdana Menteri kan, Tan Sri Mahyudin Yassin umpamanya, Mahathir Mohamad umpamanya kan, Tuan Guru Haji Adi umpama, itu manusia. Dia adalah kategori isim. Ustaz Ujang dah tentulah isim kan. Jadi setiap perkataan menunjukkan makna manusia, binatang, tumbuhan, benda, negara, sifat. Kampung-kampung Ustaz, Presin 14, tempat kita duduk umpamanya, itu termasuklah dalam kiaskanlah di antara kategori negara. Baik. Seterusnya kita tengok dekat sini. Ada yang raise hand lah dah dengan Ustaz. Iyalah. Terima kasih. Baik. Yang kedua, yang kita bincang ni apa ni? Yang Ustaz sebut ni. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Ustaz sebut, jangan hilang punca. Ini berdasarkan kepada makna. Mengesan kategori kalimah berdasarkan makna dulu. Berdasarkan makna dulu. Okey, yang kedua, sekiranya perkataan tersebut menunjukkan makna perbuatan dan tingkah laku, maka dia adalah kategori fi'il. Kalau sekiranya perkataan tersebut menunjukkan kata sendi, kata sambung, atas, dari. Kalau Ustaz tadi sebut apa? Dia bukan isim, bukan huruf, bukan isim, bukan fi'il, maka dia adalah huruf. Boleh juga. Kalau dari sudut makna, dia menunjukkan kata sambung, atas, daripada atas, daripada, di, dekat, kan? Sebagainya, maka dia dikatakan sebagai hak. Minta maaf tuan-tuan, dah lebih 3 minit. Tak apa ya, saya ambil sikit lagi. Baik, latihannya tadi dalam surah Fatihah tentukan kategori isim, fi'il, huruf. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Tadi Fatihah, memang tiap-tiap solat 17 kali minimal kita akan baca Fatihah. Kalau mengikut Syafi'i mesti baca. Wajib, tak baca, tak dan dengan imam kena bagi sempurna juga, tak dan juga kena ganti balik. Kan? Bab muafiq dan masbuk dan sebagainya lah. Baik. Kategori surah apa ini? Surah Ikhlas. Kita selalu baca Fatihah.
Dan ketika imam, selalunya kita seorang kita baca apa? Inna a'taina qul Allah. Inna a'taina qul Allah. Inna a'taina qul Allah. Maka ustaz awak dekat sini qul wallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Supaya kita tahu yang kita baca tu kita tahu. Jangan pula nanti baca tu imam baca, kita dia jadi makmum kat belakang, kita pun bilang ini isim. Ini huruf, ini fi'il. Janganlah macam tu. Kan? Bukan itu maksud ustaz. Maksud ustaz adalah nanti bila dah belajar kita tahu makna dia. Di luar waktu solat tentukanlah, jangan tengah sembahyang duk kira isim fi'il. Oh, ini fi'il. Yang ni huruf. Ini tak ada tanda ni, bukan makna perilaku perkataan. Ini isim. Tak boleh macam tu. Jangan macam tu. Khusyuk dengan solat, Itu yang saya maksudkan. Baik, kemudian kita ambil surah Baqarah. Tentukan kalimah-kalimah ini juga. Kita ambil Fatihah. Untuk kali ini kita ambil Fatihah, surah Al-Ikhlas dan awal surah Al-Baqarah. Tentukan apa yang Ustaz nak dalam pelajaran ke depan. Kalau Ustaz tanya, ini isim ke, fi'il ke, huruf. Dari sudut makna. Kenal dari sudut makna dulu. Baik. Seterusnya, kalimah. Ini aqsamul kalam, kita akan belajar ke depan. Kalau isim, ismu insani, nama manusia. Ismu hayawanin, nama binatang. Ismu nabatin, nama tumbuhan. Ismu jamadin, nama benda-benda beku. Benda-benda jamad ni. Contoh, tawilah, meja. Lepas tu jidar, dinding. Jadi benda-benda beku, pensel, cawan. Lepas tu ismu daulah, nama. Iraq, Mesir, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia. Vietnam pun termasuklah. Lepas tu nama bandar, ismu madinatin. Nama bandar, Kuala Lumpur. Putrajaya, masuklah sekali. Kan nama tempat, Shah Alam pun masuk juga. Kendrim Shah masuk juga, itu isim. Baghdad, Kahirah, tak ada nama Kuala Lumpur, masukkan dekat situ Kuala Lumpur. Lepas tu fi'il akan pecah kepada madhi, amar dan mudhari'. Lepas tu huruf dia akan pecah kepada. Ini akan kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Ni dah baca doa kafarah majlis dah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, man jalasa fi majlisin fakathura fihi al-laghat. Siapa yang duduk dalam satu majlis kemudian berlaku pada majlis tersebut laghat. Laghat ni benda-benda yang melalaikan. Macam tadi saya bergurau lebih-lebih, sembang lebih, cakap lebih. Kata Nabi, faqala, lalu orang tu, siapa yang duduk tu, lalu dia baca qabla ayyaquma min majlisihi, dia baca sebelum dia bangun meninggalkan majlis dia tu. Beredarlah sebelum dia beredar, sebelum dia angkat punggung, kan? Dia baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, illa man jalasa, orang yang baca macam ni, illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Melainkan setelah dia baca tu, melainkan Allah tidak, orang yang duduk tu sebelum dia bangun dia baca, maka Allah akan kaffarallahu lahu, Allah akan tutup. Kaffara bermaksud tutup baginya apa yang berlaku dalam majlisnya itu. Maknanya kalau sesuatu yang menimbulkan kemurkaan, kemarahan Allah SWT, bila kita baca doa kafarah yang seperti ini, maka Allah akan lupuskan segala catatan-catatan yang, sebab itu kita kata kafar. Kafar ini maksud tutup. Mana padam lah. Kalau kita kata padam, tutup. Nanti tak ada dalam catatan. Lara tu ataupun kealpaan itu tidak akan dicatat. Kafar. Benda ada tapi tak nampak. Itu kafar. Riwayat sahih al-kalimut thayyib. Baik. Sekian dahulu untuk pertemuan pada malam ini. Maaf kerana lebih lewat terlebih masa 8 minit. Saya cuba sebenarnya. Saya ingat tadi 30 minit, 45 minit, 40 minit dah selesai lah. 45 minit pun paling tinggilah. Punya sembang kita lebih. Maka wajarlah kita sebut subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua di atas kebersamaan dalam majlis ini, dan moga-moga majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dan dimurnikan niat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khair.